pertama dia wajib ada carbon double bond. Okey. Pertamanya dia kena ada carbon double bond untuk dapatkan struktur cis dan trans, ya. Okey. Untuk dapatkan struktur cis dengan trans, ya. Pertamanya dia kena ada carbon double bond. Ataupun dia kena ada restricted rotation. Itu saya tak payah cerita lah. Saya cerita khusus kepada alkin saja. Okey, khusus kepada alkin, macam mana nak dapatkan struktur cis dengan trans, ya? Okey, kena ada carbon double bond. Dekat carbon double bond itu, ambil satu carbon lah, ya. Dia mesti ada dua kumpulan yang berbeza. Macam ni tak boleh hasilkan cis dengan trans. Kenapa tak boleh hasilkan cis dengan trans? Sebab pada carbon yang double bond itu, bukan sebelah dia, pada satu carbon tu, dia ada dua kumpulan yang sama. Kat sini. Ya, ya. Ya. Saya tak nampak clear lah. Tak nampak. Sama madam. Ni nampak tak? Dia macam pecah-pecah. Ni? Still tak nampak medium. Ni? Yang ni nampak tak? Dekat saya punya ni elok je. Dekat saya punya lah. Lain kot madam. Oh, tak tahu lah pula. Kan? Yang ni. Ni nampak tak? Saya lukis besar ni. Ni okey tak? Okey. Yang ini kan? Yang ini boleh hasilkan struktur cis dengan trans. Kenapa boleh hasilkan struktur cis dengan trans? Satu, sebab dia ada double bond, carbon double bond. Okey. Yang kedua, pada carbon ni, ya, ada dua struktur dua kumpulan atom yang berbeza. Yang ni ada H je, yang ni ada CH3. And carbon sebelah dia pun, okey, ada CH3 dengan H. Yang ni boleh hasilkan cis and trans. Tahu? So maksudnya nama yang ni adalah kita namakan dia sebagai cis to butin. Okey, kalau macam gini, Ni CH3, yang ini H double bond. Ada H kat sini, ada H kat sini. Yang ini tak boleh dapatkan cis dengan trans. Sebab apa tak boleh dapat cis dengan trans? Sebab carbon ni memang dua kumpulan atom yang berbeza. Tapi carbon sebelah dia ada dua kumpulan yang sama. So yang ni tak ada cis dan trans. Tak ada tau, tak ada yang ni. Ya. Jadi kalau untuk penamaan cis dengan trans, satu dia kena ada double bond. Okey. Yang kedua, pada carbon ini dan ini, dia bukan atau tau. Carbon ini dengan carbon ini mesti ada kumpulan atom yang berbeza baru boleh hasilkan penamaan cis dan trans. Okey ya. Contoh kita tengok dalam nota. Okey. Ini kalau kita tengok ada cis dengan trans. Kat sini, ini. Okey, ada satu cis dengan trans. Kenapa? Sebab ada carbon double bond. Dekat carbon double bond tu sini ada Cl, sini ada H. Sini ada kumpulan atom yang berbeza. Ini ada Cl, ini ada H. Jadi disebabkan H berada pada belah yang sama, jadi ini kita namakan sebagai cis. Nama dia diikuti oleh nama dia dalam IUPAC lah.
Ya. So kalau yang ini we call it as trans. Kenapa trans? Sebab Cl ataupun H kita rujuk kepada Cl atau rujuk kepada H. Duduk pada belah yang pada sisi yang berbeza. Okay, ya. So itu adalah untuk nomenclature cis dengan trans lah. So mari kita lihat. Okay, mari kita lihat soalan tutorial. Ya. Okay, cuba tengok soalan tutorial. Okay, soalan tutur. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Okay, untuk soalan tutorial, soalan pertama tu dia tanya state which of the following compound are saturated or unsaturated. So sekarang ini adalah saturated sebab dia hanya ada single bond sahajalah. This is what we call as saturated lah. Okay, tu compound yang pertama. Compound yang kedua ada double bond. So this is unsaturated. Ini ada single bond sahaja. So this is saturated. Madam. Ya. Single bond, no. Carbon double bond dia dia saturated kan madam kan? Kalau dia ada double bond dia unsaturated lah. Tapi Dia tak kan madam, kenapa dalam nota tu dia kata alkene unsaturated hydrocarbon alkane. Kin. Alkene saturated. Tak lah. Alkene Muka surat 3 madam. Dia salah. muka surat 3. Nota. Nota ya. Nombor 1. Alkene Unsaturated. Sepatutnya tak boleh lah tu kan. Ni. madam kan? Salah. Ni unsaturated hydrocarbon lah. Unsaturated. Terkejut saya. Ada double bond ataupun triple bond memang dia unsaturated lah. Ini unsaturated kan? Yang ni pun unsaturated lah. Okay. Boleh ya? Ni unsaturated. This is This is also unsaturated. Okay, boleh salin dah tu. Buka lampu. Okay. Alright. Mari kita lihat nomenclature untuk compound ini. Okay. Number 2 lah sekarang. Pergi kepada number 2. Okay. Yang ini nama dia ada 2 carbon. 2 carbon ET kan? Betul tak? Lepas tu akhirkan dengan ENE. So nama dia adalah ethene. Boleh tak saya bubuh cis? Ataupun trans? Tak boleh. Boleh sebab karbon ni ada 2 kumpulan atom yang samalah. So dia tak boleh cis dengan trans lah kat sini ya. Okey, biasanya cis dengan trans dia akan lukis dalam bentuk macam ni tau. Dia tak lukis dalam bentuk macam ni. Ini ada maksud dia ni. Ini maksudnya susunan atom dalam ruang yang tak sama. Kalau dia susun macam ni, ini dia susun pada satah, pada planar sajalah. Yang ni maksudnya dia, sebab kita tak belajar isomer cis dengan trans tau. Jadi
Kalau dia susun macam ni, kalau saya cakap je lah, kalau dia susun macam ni, kalau dia ada dua kumpulan yang tak sama, dia sama ada dia cis ataupun dia trans. Yang ni tak boleh lah cis dengan trans sebab carbon ni pegang atom yang sama lah. Ya? Alright, kalau macam ni, apa nama dia? So, kita cuba tengok. Yang panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Alkene lah. Hexene lah. Tapi hexene ni, kita tengok tak ada substituent. Tak ada pun substituent. Okey, senang. Sama ada kira daripada belah sini atau kira daripada belah sini, mana yang rendah untuk position of the double bond. So if you calculate from here, dapat 1, 2, 3. Kira daripada belah sini 1, 2, 3 juga. Maksudnya, tak kisahlah kira daripada belah mana. Tahu? Jadi katalah saya kira daripada belah sini, yang ni akan menjadi 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 hexene. Dia akan jadi 3 hexene. Okay. Kalau yang ini pula, mari kita tengok. Ini carbon double bond. Okay, 1, 2, 3, 4. Kalau turun ke bawah, 1, 2, 3, 4 jugalah. Kalau turun ke bawah, ini jadi parent. Tapi sebab dia satu carbon je, sama dengan kita luruskan dia lah. So maksudnya Madam. Boleh madam naikkan sikit tak? Boleh. Sikit lagi madam. Okay. Okay madam. Okay. So ini kita ada 1, 2, 3, 4 kan? Maksudnya ini adalah parent dia. This is the parent lah. This is parent. This is the substituent. Tahu? So nak kira daripada belah A ataupun daripada belah B. Kalau kira daripada belah A, kita akan memberikan numbering 1 untuk alkene. Manakala untuk substituent numbering 1, 2, 3. Yang ini untuk alkene dia. Okey, ini untuk metal dia untuk substituent. Tetapi kalau if you calculate from here, okay, kita akan beri numbering 2 untuk metal. 1, 2, 3. 3 untuk alkene. Yang mana lebih menang untuk diberikan numbering yang lower? Substituent ataupun parent? Mestilah parent, betul tak? Jadi mestilah memberikan numbering yang rendah untuk alkene itu lebih utama compare dengan memberi numbering yang rendah kepada substituent. So that kita kena kira daripada belah sini lah. So kira daripada belah sini, ini akan dapat numbering 1, 2, 3, 4. Okay. So sekarang bila kita nak berikan nama dia, tulis dahulu substituent lah. So at carbon 3 ada metal. Okay. Carbon 1 ada alkene. Tapi dia butin. So nama dia akan jadi 3 metal 1 butin. Ataupun ada juga yang mungkin kamu akan nampak nama. Okay. Dia akan bubuh 3 metal. Okay. But 1 in. Ini pun boleh. 1 butin tu ataupun you tuliskan but 1 in. Pun boleh juga. Saya tengok anak saya punya buku, dia buat macam ni lah. Ataupun letak 1 butin. Ya, ataupun but 1 in. Benda yang sama. Okay ya. So this is the name for C. Okay. Dah ya. Okay. Mari kita lihat soalan seterusnya tu. Okay, yang ni pula.
Yang ni. So ini macam mana kita nak kira ni? So yang ni kalau saya letak ini 1, sini 1, sini mesti 2. Tahu? Kalau saya mula daripada belah sini, okey. Saya mula daripada belah sini, ni 1, sini mesti 2. Okey. Maksudnya substituent nanti akan dapat numbering 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita mula daripada belah sini, okey. Kalau kita mula daripada belah sini, okey. Substituent akan dinambakan pada kedudukan 4 dan 6. Tahu? Kalau kita mula daripada belah sini, okey, substituent, okey, kalau kita mula daripada belah sini lah, ni 1 lah, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau kita mula daripada belah sini 1, okey, so numbering untuk substituent akan jatuh pada 3 dan 5. Okey, faham tak ni? Okey. Faham. Faham Ada sesiapa yang tak faham? Okey, kalau kita sebab nak berikan numbering untuk cyclo, kalau sini 1, sini mesti 2. Ataupun kalau sini 1, sini mesti 2. Dia tak boleh 1, 2 macam tu. Tahu? Dia tak boleh 1, 2. Dia kena langkah double bond tu dulu. Okey, kalau kita start daripada sini, kita start sini, sini 1, sini 2, 3, 4 kan. Maksudnya pada carbon 4 jumpa metal, carbon 5, 6 jumpa metal lagi sekali. So maksudnya numbering, kalau kita mula daripada sini, numbering untuk substituent akan menjadi 4, 6. Tapi kalau kita start daripada belah sini, ini 1, ini 2, carbon 3 kita jumpa metal, carbon 5 jumpa metal. So maksudnya kalau kita tengok di sini, yang akan memberikan numbering yang rendah ialah jika kita kira daripada belah sini lah. So ini 1, 2. So namanya nanti akan menjadi apa tu? Jadi 3,5. Sebab ada 2 metal group. Okey, dimetal. Okey, namanya akan menjadi 3,5 dimetal. Okey, 1 cyclohexene. 1 kadang-kadang kita tak tulis. Okey, boleh tak tulis sebab 1 selalunya dia adalah optional lah, pilihan. Okey, so saya boleh tulis 1 hexene. Ataupun saya juga boleh tulis sebagai 3,5 dimetal hexene. Terus. Hexene kenapa? Sebab dia ada 6 carbon. Madam. Ya. Yang atas tadi apa tak madam? 3,5 dimetal tolak 1. Atas sikit madam. Nampak tak? Tak nampak madam. Nampak. Tolak 1, tolak hexene lah madam. Dimetal ni dimetal. Ni L. 1. Ni nampak tak? Tu nampak tak? 3, 5, dimetal, tolak 1, tolak hexene. Atau 3,5 tolak dimetal hexene terus. Sebab 1 kadang-kadang tak perlu ditulis. Bolehkah? Madam, 1 tu sebab apa tak madam? Sebab double bond tu duduk pada carbon 1. Okey madam, okey. 1 tu sebab menunjukkan bahawa dekat carbon 1 lah ada double bond.
Boleh ha? Kalau yang ni parent je terus. Tak ada substituent. Ini namanya adalah cyclopentene. Okay, ya. Kalau yang ini ada tak struktur cis? Adalah kan? Sebab ada double bond. Lepas tu karbon ni ada kumpulan yang berbeza. Karbon ni pun ada dua kumpulan yang berbeza. H duduk pada belah yang sama. Menunjukkan bahawa ini adalah struktur cis. Okay, so nama dia akan jadi, tulis dulu cis. Dash. Okay. Baru cari dia punya nama biasalah. 1, 2, 3, 4, 5. Carbon 1, carbon 2. Okay. Pada carbon 2 ada double bond. Carbon 1, carbon 2. So letak 2 dash. Mana dia? Okay. 2 dash. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Cis dash 2 dash pentene. Kenapa 2 pentene? Sebab carbon double bond duduk pada carbon kedua. 1, 2. Kenapa pentene? Sebab ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ya? Okay. Atas sikit boleh, madam? Boleh. Tak ada masalah. Tak dapat, madam. Atas sikit. Doalah jangan sambung PKP. Tahu? Ya, madam. Amin. Tak sanggup dah. Yelah, ya Allah, tak boleh lah cakap saya tak sanggup kan. Ini dugaan Allah bagi kat kita kan. Tapi doalah kan. Mintalah kat Allah. Harap kita lepaslah PKP ni kan. Tak boleh tak kata tak sanggup. Sebab benda ni semua datangnya daripada Allah. Tak boleh cakap kita tak sanggup tu kan. Tak baguslah. Tapi doalah kat Allah Kita boleh dapat dulu. Madam. Okay, madam. Madam, Okay. madam. Ya. Yang tu sebab apa tak, madam? Tu sebab alkene ni duduk pada carbon 1, 2. 1, 2. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan? Pentene kan? Dia pentene. 1, 2, 3, 4, 5. Pentene, betul tak? Pen 5 in alkene. Tapi kat mana kedudukan double bond tu? Dekat carbon 1, carbon 2. Okay, dia duduk pada carbon 1, carbon 2 lah kat sini. Sebab tu dia jadi 2 pentene. Kalau tak kita boleh letak dia 2 pentene kalau dia tak lukis dalam bentuk macam gini. Kalau dia tak lukis bentuk macam gini, saya boleh letak je nama dia 2 pentene. Kenapa dia 2 pentene? Sebab dekat carbon 1, carbon 2 ada double bond. Tahu? Tapi disebabkan dia susun macam ni, saya kena nyatakan dia sebagai cis. Sebab H duduk pada belah yang sama. Dapat tak? Boleh ha? Kenapa tu? Sebab carbon 1, carbon 2. Double bond tu ada pada carbon kedua. Kenapa pentene? Sebab 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa cis? Sebab bila disusun macam ni, kumpulan atom yang sama duduk pada belah yang sama, we call it as cis. Okay? Kalau saya ada macam gini. Saya ada macam gini kan? Saya letak CH3 kat sini, H dekat sini, H dekat sini. Lepas tu saya ada CH2, CH3. Yang ni masih lagi cis. Yang ni masih lagi cis. Yang ni masih lagi 2 pentene. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih lagi 2 pentene. Ini masih lagi 2 pentene nama dia. Tetapi H kita letak pada bersebelahan. Saya lukis macam gini. Dia kena, kalau nak dapat cis dengan trans mesti dilukiskan macam ni. Kenapa?
Sebab susunan dalam ruang yang tak sama. Itu saya tak nak cerita. Nanti kalau saya cerita panjang. 40 hari, 40 malam tak habis lagi. Kan? Pelipul lara kan. So kalau saya cerita sebenarnya banyak lagi lah kan. Tapi saya cerita je yang mana saya patut cerita je dululah. Kalau dia lukis macam ni, dia mesti saja cis dengan trans. Okay. Cis bila kumpulan yang sama duduk pada belah yang sama. Trans apabila kumpulan yang sama duduk pada belah yang bersisi yang berbeza. So ini saya ada trans 2 pentin. Kenapa 2 pentin? Sebab double bond duduk pada karbon kedua. Kenapa pentin? Sebab dia alkin yang ada 5 karbon. Okey ya. Faham tak? Tak faham terus tanya. Tahu? Ya, tak faham terus tanya, jangan simpan-simpan ya. Ataupun kamu hantar je message tu. Boleh je saya tengok ya, boleh saya baca lah. Ya. Okey. So itu number F lah F ya. Okey, mari kita lihat untuk G. Untuk G. Okey, untuk G kalau kita tengok dekat sini. Okey. Ini parent dia adalah yang inilah. Parent dia adalah cyclopentin. Kan? Okey, nak start daripada sini ke nak start daripada sini? Sama je kan? Dua kumpulan yang sama. So, start daripada sini ataupun start daripada sini benda yang samalah. So that kalau kita tengok ini satu, sini mesti dua. Sebab kalau untuk numbering dalam cyclo dia mesti langkah the numbering tu. Okey, sebab ini M, ini M. Kan? Metal. So, nak start dari sini mana-mana satu pun boleh. Ya? So, namanya akan menjadi 1, 2. Okey, 1, 2 dash dimetal. Okey, nama parent adalah cyclopentin. Ni nama Madam, dia. kalau kedudukan double bond tu tolak cyclopentin lah. Betul boleh. Boleh. Kalau kita katalah kita nak letakkan numbering untuk double bond, kita akan tulis 1, 2 dimethyl tolak 1 tolak cyclopentin. Ini itu kalau kita nak numberkan kedudukan double bond. Tapi selalunya satu optional. Nak bubuh boleh, tak nak bubuh pun boleh. Bubuh lagi bagus. Sebenarnya bubuh lagi better lah. Okay. So nama dia akan jadi macam ini. Okay ya. Boleh ya. Okay, kalau seterusnya tu, saya nak bagi satu lagi contoh yang lain. Katalah saya ada macam gini. Ini saya ada CH3. Ini saya ada CH2, CH3. Mana satu kita nak letak satu? Sama tak macam konsep tadi? Tak sama. Untuk kali ni tak boleh. Yang ini wajib letak satu. Kenapa ini wajib letak satu? Sebab ini mula dengan E. Ini mula dengan M. Tahu? Jadi nama yang ini akan menjadi tak boleh letak sini satu. Kabel yang pegang metal tak boleh dapat satu. Kenapa tak boleh dapat satu? Sebab substituent dia, alfabetnya adalah M. Tahu? Jadi yang alfabet rendah akan mendapat kabel numbering 1. So namanya akan menjadi 1 ethyl 2 metal. Sambung terus. Nak letak satu boleh, tolak satu, tolak. Okey, ataupun terus sambung.
Okay. Cyclopentene. Nama dia akan jadi ni. Boleh ha? Jadi alfabet penting. Lower numbering tu penting. Penting. Kenapa saya kata penting? Sebab kalau kamu tak consider benda-benda tu, numbering, kamu punya nama, kamu punya jawapan tu akan salah. Ya? Benda-benda tu apabila dalam bab-bab ini numbering tu penting lah. Ya? Sebab kalau tak, jawapan kamu salah. Organik ni dia punya jawapan dia tak ada macam calculation kira mol dapat 1 markah. Ni kan tak ada. Organik kalau salah satu, salah semua. Dia macam gitu. Ya kosong ataupun 5. Dia macam tu. So bahaya organik ni. Dia punya belajar dia. Belajar macam senang tapi sebenarnya nak dapat markah kalau satu salah, dua atas salah memang kat bawah tu bye-bye. Hilang semua markah. Ya? Macam gitu. 5 or 0. Macam tu. Kalau soalan calculation, kalau kamu kira bodoh-bodoh pun, dapat mol, dah dapat markah juga. Tahu? Macam tu lah. Contohnya baru ni pergi marking tu. Ada student yang dapat 4/80. Rekod lah pula. Tak apalah kan. Ini untuk pengajaran kan. Ada yang dapat 4/80 tau. Nasib baiklah dia kira mol, adalah kira mol, ada sebut ayat-ayat ni, dapatlah juga 4 tu. Kalau tak, tapi konsep dia memang habis lah kan. Macam gitu. Tak? Tapi organik no. Kalau you salah, nama ke apa ke benda, kosong terus. Dia macam gitu. So, organik ni bahaya sikit. Ya. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, yang ni kita nak kira mula daripada mana? Kalau kita kira sini 1, sini mesti 2. Lepas tu, kloro dapat ketiga. Tapi kalau kita mula daripada sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya, kalau kita mula kira daripada sini, substituent dapat numbering 6. Kalau kita mula kira daripada sini, substituent akan dapat numbering 3. Lagi sekali saya ulang. Kalau kita nak letakkan numbering untuk double bond, sini 1, sini mesti 2. Sebab dia kena langkah. Jadi kloro akan dapat numbering 3. Tahu? Tapi kalau kita mula kira daripada belah sini, karbon ini sebagai karbon 1, ini mesti 2. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Maksudnya kira daripada sini kloro dapat 6. Kira daripada sini kloro dapat 3. Mana yang lebih rendah? Kita cuba dapatkan number yang paling rendah untuk substituent dan juga untuk parent lah. Jadi kat sinilah yang lebih betul. Ni betul, bukan lebih betul, betul. Kalau yang ni salah ke, dapat separuh markah ke, apa ke, tak ada separuh markah. Dia memang 1 ataupun 0, 4 ataupun 0. Macam gitu. Ya. So ini kita akan dapat akan memberikan numbering kloro 3. So namanya akan jadi 3 chloro, okay, 1 cyclo, 1 dash, 1 dash. Itu kalau nak letak. Kalau tak payah letak. Kamu terus je tulis cyclohexene. Macam gitulah. Boleh ya? Okay. Screenshot lah cepat. Salin lah. Madam. Ya. Yang satu untuk yang cyclo ni sebab apa di satu tu madam? Sebab kita mula dia C tu dekat satu Itulah dekat satu. Satu tu sebab kita mula dekat sini satu. Okay madam. Tapi satu ni optional. Nak bubuh pun boleh, tak nak bubuh boleh. Ataupun kita letak 3 chlorocyclohexene terus pun boleh. Tak payah letak satu. Sebab kalau satu optional. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Ya. Okay, now kita pergi kat sini lah. Kita pergi soalan yang last. Okay, kalau yang ini
Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 carbon open chain. 6 carbon open chain. Nak kira tak ada substituent. Tak ada substituent. Hanya ada parent sahaja. Alright. Jadi nak kira daripada A ke B, tengok yang mana akan memberikan number yang rendah untuk kedudukan double bond. Kalau start daripada sini 1, 2. Start daripada di sini 1, 2, 3, 4. Nampak lah? Mestilah daripada belah B yang betul sebab dia memberikan number yang rendah untuk position of the double bond. So, sekarang namanya akan menjadi 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 hexene. Kenapa 2 hexene? Menunjukkan bahawa the double bond at carbon 2. Kenapa hex? Sebab ada 6. Kenapa syn? Sebab alkene. Okey. Boleh tak? Boleh, madam. Okey. So, habislah. Habislah ya. Untuk nomenclature alkene. So, saya rasa saya berhenti sampai sini. Esok kita akan sambung dengan soalan 3 lah pula. Soalan 3. Madam, esok pukul berapa pula, madam? Esok saya ada kelas 1-3 tau.